السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Takwir dengan surah Infitar, dua-dua ni dekat-dekat, memberi makna gambaran suasana kiamat. Suasana kiamat. Cuma dalam surah Takwir, Allah akan beritahu pada kita 6 perkara berlaku pada tiup pasakala pertama. 6 perkara berlaku pada pasakala pertama. Berbeza dengan surah sebelum nafsi-nafsi. Surah sebelum nafsi-nafsi. Surah ni pula Allah Ta'ala beritahu masing-masing manusia akan ditempatkan pada tempat yang tertentu. Manusia sudah dibahagikan. Nafsi-nafsi satu keadaan. Yang kedua, masing-masing sudah ada tempat tertentu. Allah Ta'ala aturkan. Dia akan ada ni, golongan ni memang sini tempat dia, syurga. Dan untuk ke syurga tu begini dilayani. Dan satu golongan pula derhaka pada Allah, dia akan pergi ke sini. Ini cara dia. Pada nafsi-nafsi satu perkara, tidak ada lagi pertalian keluarga. Yang kedua, masing-masing sudah ada tempat dia. Tidak ada kata kena ikhtiar cari pula di sana. Kalau silap tempat, nak ubah kepada tempat lain, memang tidak boleh lah. Sudah ada tempat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila segala bintang jatuh berguguran, hilang warna dan hilang cahayanya. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganak tercabut daripada tempat masing-masing dan diterbangkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang sangat digemari oleh orang Arab, unta yang sudah bunting 10 bulan, sangat digemari. Unta seperti itu pun uttilat, diabaikan, tiada siapa pun mahu ambil. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar, binatang buas masuk kampung, masuk bandar kerana takut, dikumpulkan. Hari ini kalau takut biasa dia masuk dalam hutan. Binatang buah ni apabila dia takut biasa dia masuk dalam hutan. Tapi apabila masuk masa kiamat, dia takut masa duduk dalam hutan, dia keluar. Dia keluar kerana takut sangat. Dia tak boleh duduk dalam hutan. Itu gambaran dia. Takut-takut biasa dia masuk hutan. Tapi kiamat nanti, apabila berlakunya kiamat, dia duduk dalam hutan, betul dia takut, dia lari keluar. Itu maksud dia daripada ayat. Maina wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila segala binatang buas, binatang liar yang biasa sebelum ni, kalau dia takut dia masuk hutan, dia keluar daripada hutan, dia berkumpul di luar. Berkumpul daripada luar hutan kerana sangat-sangat takut. Jadi terbalik. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut telah dipanaskan sehingga melimpah, mendidih dan melimpah. Ini semua 6 perkara yang akan berlaku tiup pasakala pertama. Memang berlaku begini. 6 lagi perkara yang akan berlaku selepas tiup pasakala pertama. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila nyawa-nyawa dipasangkan dengan badan masing-masing. Apabila nyawa-nyawa, roh-roh manusia diregu, ditemukan semula dengan badan masing-masing, dengan jasad masing-masing setelah hidup semula. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak yang ditanam hidup-hidup oleh ayahnya, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa dia telah dibunuh, untuk memalukan dan menakutkan pembunuh. Apabila bayi-bayi yang dibunuh, yang dikebumikan hidup-hidup itu akan ditanya, bi ayyi dzambin, dengan sebab dosa apakah qutilat dia telah dibunuh. Bagi tujuan untuk menghina dan menakutkan pembunuh.
Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila buku-buku amal dibuka untuk dipertontonkan, untuk dibaca. Wa idza sama'u kushitat, dan apabila langit di kushitat sini, apabila langit dicabut daripada tempatnya untuk hisab, untuk diadakan medan hisab. Dicabut daripada tempatnya, dalam tafsir sebut seperti mana kulit-kulit binatang yang sudah disembelih dikupas, diasingkan kulit berbanding dengan dagingnya. Seperti itulah mana kulit-kulit ni apabila kita kupas dia, kita lapah dia, maka begitulah langit akan dilapah. Dalam tafsir Jalalain dia sebut satu kalimah mudah, nuzi'at an amakinha. Apabila langit telah dicabut daripada tempatnya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka tu dipanas dan dinyalakan, dia dipanaskan untuk menerima kedatangan penghuni. Maknanya seperti manalah air, kalau kita nak masak, kita panaskan dulu untuk kita guna tu. Kita panaskan air untuk kita masak. Neraka sebelum manusia tu masuk, dia panaskan. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka yang panas itu dinyala dan dipanaskan untuk kedatangan penghuni. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila syurga didekatkan kepada ahlinya supaya dapat ditontonkan oleh penghuninya, supaya dia dapat selesa, supaya dia dapat rasa aman, supaya dia dapat rasa tenteram. Maksudnya dia tak lama lagi ke sini dia akan pergi. Seperti mana contoh mudahnya apabila satu orang tu dijemput hadir dalam majlis jamuan makan yang hebat, maka bila sedang dihidang tu, maka seseorang tu walaupun dia tak makan lagi, sudah dia akan dapat khayalkan betapa seronoknya dia, betapa hebatnya layanan telah dibuat, dan betapa enaknya nanti dia dapat makan. Maknanya sebelum dia makan tu dia telah dihidang, telah dia satu persatu. Yang ini dipertontonkan syurga kepada ahli syurga supaya ahli syurga tidak rasa apa-apa pun kesedihan dan juga ketakutan. Jadi wa idzal jannatu uzlifat. Dan ini berlaku di padang mahsyar. Sudah ditayangkan kepadanya tempat-tempat yang dia akan masuk. Jadi betul-betul suasana hitam putih. Memang berbeza. Memang berbeza. Ketika itulah, setelah 6 Allah beritahu, alimat nafsum ma ahdarat, akan dapat tahu sungguh-sungguh manusia ma ahdarat, apa sebenarnya amal yang dia telah hantar semasa dunia dahulu, yang laku, yang makbul, yang jadi pahala, dia tahu sungguh sana. Kosong ataupun sesuatu yang sebaliknya. Jadi alimat nafsun akan tahu sungguh-sungguhlah manusia ma ahdar, apa sebenarnya yang dia telah hantar, yang dia telah hadirkan untuk dibalas. Jadi alimat nafsu ni adalah jawab bagi sumpah yang 12 itu. Mana Allah bersumpah dengan suasana sebelum kiamat, dan Allah bersumpah dengan suasana selepas kiamat. 6 sebelum, 6 selepas. Nak beritahunya alimat nafsu. Dan saya dapat tahulah manusia apa sebenarnya jasa-jasa, bakti-bakti, amal-amal yang hebat-hebat yang dia telah hadirkan untuk dibalas di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dengan bentuk sumpahan lain tentang keadaan kiamat. Fala uqsimu bil kunnas. Maka aku bersumpah, la sinilah Zaidah, maka aku bersumpah dengan bintang yang cara berjalannya ke belakang, lama-lama dia pun lenyap. Al-jawaril kunnas, dan bintang yang berjalan ke depan, lama-lama dia bersembunyi dalam perjalanan dia. Ini dua-dua ni sumpah tentang bintang. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah berlalu. Was subhi idza tanafas, dan waktu pagi apabila dia telah menyingsing. Jawab sumpahnya ialah innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran yang diturunkan sebagai neraca amal
la qaulu rasulin karim. Suatu perkataan daripada Rasul yang mulia. Suatu perkataan yang telah disampaikan oleh Rasul, yakni malaikat yang mulia. Dhi quwwatin. Malaikat itu sifatnya dhi quwwah, memiliki kekuatan. Di antara kekuatan dia, kaum Nabi Lut, daerah dia diterbalikkan hanya guna satu sayap daripada 600 sayap. Dalam kitab hadis. Jadi Allah guna malaikat dhi quwwah yang mempunyai kekuatan. Tujuan beritahu kekuatan di antara lain, maknanya yang menurunkan wahyu ni tidak boleh diganggu oleh jin. Tidak boleh diganggu oleh syaitan. Kerana dia sendiri kuat. Inda dhil arshi makin. Dan dia sendiri pula berkedudukan tinggi di arasy sana. Berkedudukan tinggi. Muta'in thamma. Di sana dia ditaati berbanding dengan malaikat-malaikat lain. Maknanya malaikat-malaikat lain akan taat kepada dia. Amin. Sangat-sangat jujur dan muktabar. Jadi inilah malaikat yang dipilih oleh Allah untuk membawa wahyu turun kepada Nabi. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabat kamu yang kamu sentiasa gaulinya semenjak kecil sehingga umur 40 tahun, tidaklah dia satu orang gila. Allah sebut sahabat ni maknanya yang kamu kenal hari-hari. Bila penyakit gila mari, kamu hari-hari kenal dia. Walaqad ra'ahu, sesungguhnya Muhammad SAW yang dapat wahyu itu telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas. Di ufuk yang jelas. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad kedekut dan menyembunyikan segala wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Dalam ayat ni ulama pernah ada tulis dalam ni, maknanya Nabi satu orang yang tidak sembunyikan ilmu hingga kena bayar terlebih dahulu baru bagi. Tidak. Nabi tidak sifat tu. Nabi memberi ilmu dengan tidak ada apa-apa yang dia nak supaya ilmu tu sampai. Yang pentingnya ilmu tu sampai. Dia tidak dhani, dia tidak kedekut. Kedekut ni maknanya apa? Kalau kamu tak bayar, aku tak mengajar. Nabi tidak begitu. Nabi tidak begitu. Mana tak akan bagilah ilmu ni mudah-mudah kalau tak dibayar. Tidak. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad SAW di atas ilmu ghaib yang Allah bagi kepadanya kedekut. Bahkan dia nak supaya semua umatnya ambil daripadanya. Dan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah wahyu itu perkataan syaitan yang dikutuk. Memang tak sama. Dia bisikan lain. Ini wahyu Tuhan. Fa aina tadhhabun, maka kemana kamu nak pergi untuk cari neraca seumpama ini? Jadi Allah kata fa aina tadhhabun, kamu nak pergi ke mana untuk cari sehebat wahyu ini sebagai pedoman hidup kamu? In huwa, tidaklah Quran ini illa dzikrun, sebagai suatu peringatan yang boleh menyedarkan, suatu ilmu yang boleh memberi pedoman yang jelas lil alamin, kepada manusia dan jin. Liman syaa minkum an yastaqim, kepada siapa-siapa di kalangan kamu yang ingin berjuang sampai ke mati. Sini apa makna yastaqim? Yang ingin mempelajarinya dan mempelajarinya dan mempelajarinya hingga mati. Sebab ada orang kafir Quraisy, dia mari dengar sedikit sebanyak apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian dia menolaknya dan istiqamahnya tidak ada, akhirnya matinya mati kufur juga. Ramai yang dengar daripada bacaan Nabi, tapi berapa ramai yang menolak. Jadi tidak ada istiqamah. Sini liman syaa minkum ay yastaqima, kepada siapa-siapa di kalangan kamu yang ingin istiqamah sehingga sampai kepada maksud Quran diturunkan, itu bertemu dengan Tuhan Al-Quran. Jadi Quran kitab Allah diturunkan untuk hamba Allah, kenal Allah dan sampai kepada Allah. Jadi kalau mau istiqamah kepada tahap itu memang boleh. Liman syaa, bagi siapa-siapa saja yang ingin di antara kamu untuk terus mempelajarinya, menerimanya, mengikutinya, mentadbiqkannya sehingga berjumpa dengan Tuhan Al-Quran.
Begitupun wa ma tasya'un. Wa ma tasya'un maknanya kamu tak boleh nak menentukan hasrat kamu. Kamu tak boleh nak menentukan keinginan kamu. Illa an yasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Allah Rabbul Alamin kehendaki. Jadi macam mana cara? Tanya Nabi. Macam mana cara nak tahu kamu ni dikehendaki? Tanya Nabi. Nabi beritahu pada umatnya, kullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang itu dipermudahkan kepada arah mana dia diciptakan dalam takdir. Kalau dia diciptakan oleh Allah untuk ke syurga, maka tanya hati dia, mudah atau tidak mudah untuk mempelajari kitab yang boleh membawanya jumpa Allah di syurga. Tanyalah Nabi. Nabi beritahu. Jadi, illa an yasha Allah, kecuali Allah Ta'ala kehendaki. Allah Rabbul Alamin kehendaki. Oleh kerana Allah Rabbul Alamin kehendaki, pertama sekali manusia itu kena dengar. Yang kedua, manusia itu wajib minta. Allah kehendaki gitu. Dengar dan minta pada Allah. Dan cuba memahami segala kehendak-kehendak yang Allah turunkan. Cuba fahami. Sebab mana-mana ayat ni semua ni nak suruh hamba faham. Tak ada kata turun ayat simpan dalam almari. Tak boleh faham sampai mati. Sebab kalamullah, dia sangat tinggi. Allah turunkan kitab Allah untuk hamba Allah. Kenal Allah. Supaya dapat jumpa Allah. Jadi, apa yang dia perlu buat? Dia kena dengar. Dia kena doa. Dan ketiga, dia kena cuba fahami. Jangan kata Quran ni tak boleh faham. Mana turun Quran ni, Nabi seorang saja boleh faham. Yang lain tidak boleh faham. Sangat-sangat tinggi. Itu adalah bisikan syaitan. Allah turunkan wahyu untuk hambanya. Lebih lagi dalam Al-Quran, Allah beritahu, wahyu diturunkan untuk orang buta huruf. Nabi buta huruf, untuk umat Nabi buta huruf. Dia boleh masuk syurga Firdaus. Dia boleh faham. Kenapa kamu yang boleh menulis membaca tak boleh faham? Memang tak betul lah bisikan syaitan tu. Yang sebenarnya Allah beritahu, dia adalah mudah. Jadi 3 perkara. Dia kena dengar, dan dia kena doa, dan dia kena fahami. Cuba fahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا رسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين.